Okey, cikgu akan mula muka surat 61 Kita akan mula muka surat 61. Okey, tajuk kita pembesaran. Okey, pembesaran ni kita tentukan sama ada dua objek tu bentuk yang serupa ke tidak. Okey. Kalau bentuk saiz dia tak sama, tak bermaksud dia tak serupa so kita kena check. Okay, macam ni kena check, kita tengok contoh ni. Okey, kalau kat sini dia bentuk rhombus bila rhombus yang pertama ni, yang segi yang rhombus kecil ni, AB 4 cm maksudnya DC pun 4 cm. So AD 5 cm maksudnya BC pun 5 cm. Okey, yang sebelah yang besar ni PQ 8 cm maksudnya SR pun 8 cm. QR 10 cm maksudnya PS pun 10 cm. Okey, bila kita nak buat nisbah panjang dia sama tu, so AB dia akan sama dengan PQ lah. Kita kena check lah. So AB PQ, CD dia check dengan SR, CD SR ataupun RS. Okey, AB dan CD ni panjang dia 4, PQ dengan RS ni panjang dia 8. So bila kita kecilkan dapat 1/2 lah. Okey, yang sebelah sana pula, okey, AD ni dia kena check serupa tak dengan PS. So AD PS, BC dengan QR. So BC QR. So AD 5, QR 10. So kita nisbahkan dapat 1/2. Okey, bila dua-dua dah sama macam ni, maksudnya dia adalah bentuk yang serupa lah. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, yang ni kedudukan dia tak sama lah. Ni tajam belah sini, ni tajam belah sini kan. So bila cuba kita lukis dia bentuk sama Cikgu pusing ni. Cikgu macam cermin, cikgu pusing macam ni. Cikgu pusing macam ni. So P kat sini. Bentuk serupa cikgu pusing je nak bagi nampak Q kat sini, R kat sini. Okey, ni yang sama tu, ni 3 cm kat sini So X kat mana? X dekat R. Ini X. Cikgu pusing kat sini nak bagi nampak Okey. Kita tengok sama tak bentuk dengan atas. Okey, nak sama tengok sudut betul lah, kedudukan sudut sama betul. Okey. Yang ini tadi 4.5 dia tulis 4.5. Okey, maksudnya kat sini kita kena check sama ada CB ni sama tak dengan QR. Okey, kita tulis CB per QR. CB ke BC ke boleh belaka Okey, kita check CB tu 2, QR 3. Okey, 2/3 Kita check satu lagi, check CA. Check CA dengan QP. Okey, CA per QP adalah CA 3, QP 4.5. Okey, 3 bahagi 4.5 ni boleh kalkulator je untuk kecilkan. 3 bahagi 4.5. So dapat dapat 0.66 tu kan. Ambil shift, ambil ABC tu, bawah kalkulat tu ambil ABC, dapat 2/3. So ini adalah serupa. Serupa lah cakap, serupa. Okay, tengok yang B. Okay, B ni awak tengok okay, ni yang kedua ni awak boleh terbalik jadi macam ni, bagi dia sama tempat dia. Ni P, Q, S macam ni 4. Lepas tu macam ni ni 5. Okay, ni 102. Okay. Okay, ni 102. Kita tengok dia punya sudut dah lain Ni 102. Ni 83. Ni kan ni R kat sini kan. Sorry, ni R kat sini. Sorry ni R kat sini. So 102 tu ada kat sini 102. Ni 102. Sebab cikgu dah pusing kan nak bagi dia nampak sama. Okey. Yang sudut yang 102 ni akan sama dengan depan ni 102. Maksudnya ni 83 kan. Ni sama dengan 83 kan. So sudut dia dah tak sama. Kan? Dia kena 83 juga. Ni dah 102. So tidak serupa, kita boleh jawab. Tidak serupa kerana sudut tak sama.
tak sama. Sebab kalau panjang tu kita boleh nisbah kan, tapi kalau sudut tu dia kena sama sudut kena sama tu. Macam tadi soalan A ni, walaupun dia satu besar tu kecil, tapi dia dua sudut X, sudut kena sama. Okey, ikut tengok C. Okey, C nampak dia Y kan, sama sudut kan, tapi kena check tu sama dia super ke tak. Okey, yang ni kalau nak pusing pun boleh, kalau tak pusing pun nampak lah kan. AD ni sama panjang, sama kedudukan macam SP, sama dia adalah satu side yang akan jadi super lah kalau dia ni. Okey, so kita check AD per SP, kita check AD 3, SP 6. Okey, kita kira dapat 1/2. Okey, so yang bawah ni kena sama dua-dua tu. CD per PQ sama dengan 8/10. Bila kecilkan, bagi 2, 4, bagi 2, 5. So, dapat 4/5. C dia tak sama, tak sepadan kan sudut dia. Dia tak sepadan. Sudut dah sama, tapi panjang tak sepadan. So, dia tidak super. Boleh jawab lah. Okey, seterusnya kita dekat nombor 2 Okey, nombor 2 ni dia ada dua benda so buat, sentuhkan faktor skala dan pusat pembesaran. Okey, so ni saling kat nota sikit lah faktor skala. So faktor skala adalah rumus kita. Faktor skala adalah size image bahagi dengan size objek. Adapun boleh tengok dekat muka surat 139. Kita tengok kejap muka tab muka surat 139. Matematik tingkatan 5. Sekejap okey. Cikgu tunjuk dia punya tu jadual dia. Ini penting untuk awak tahulah. Okey. Okey, faktor skala ni dia adalah jarak titik sebatan image per objek. Kita boleh cakap size jugalah. Size ke jarak sama image objek. Ataupun panjang sisi image per panjang sisi objek. Maksudnya image duduk atas. Okey, kalau kita dapat faktor skala kita tu lebih besar daripada 1, maksudnya size image kita ni lebih besar pada size objek dan berada di sebelah yang sama dengan objek. Macam dekat paksi tu belah sama lah. Kalau kita punya faktor skala tu sama 1, dia sama saiz dan berada di sebelah sama dengan objek. Okey, kalau faktor skala kita tu antara 0 hingga 1, maksudnya saiz tu image tu ada lebih kecil pada saiz objek lah, berada di sebelah yang sama. Kalau di antara -1 dan 0, saiz image tu lebih kecil pada objek dan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Contohnya macam sebelah ni lah. Okey. Kalau K sama -1, sama saiz dengan objek tapi sebelah bertentangan macam ni. Sama saiz tapi bertentangan. Okey, kalau K kecil -1, dia lebih besar daripada saiz objek. Image lebih besar daripada saiz objek dan berada di sebelah bertentangan. Okey. Cuba tengok kalau negatif ni semua berada di sebelah bertentangan kan. Okey, so ni kena take note lah. Okey, kita tengok soalan tadi. Okey, kita tengok contoh P dulu Okey, P kita kira faktor skala saiz panjang image objek So kita tengok image kita yang ada dash tu image, yang dash tu macam P dash. Ni image So image kita ada 1, 2, 3, 4 panjang. So dia letak 4 So objek kita ada 1, 2 je. So dia letak 2. So 4 bagi 2, 2. Okay, kenapa dia letak negatif? Sebab dia duduk arah yang bertentangan. Sebab tu dia dapat negatif 2. Dan satu lagi sebab negatif, sebab dia bertentangan 1. Dan dia saiz image dia lebih besar pada saiz objek. Kan kalau tak ada muka surat tadi kan, kalau K lebih kecil pada -1, maka dia lebih besar pada saiz objek. Saiz image lebih besar pada saiz objek dan berada di sebelah bertentangan. Okey, macam mana nak kira pusat dia? Pusat pembesaran. Okey, cikgu padang ni. Pusat pembesaran, nak kena cari dulu
titik yang sepadan. Okey, titik ni sepadan dengan ni, kan? So bila kita garis, kita sambung jadi macam ni. Okey, cari satu lagi titik bentangan, titik yang sepadan. Titik ni sepadan dengan titik ni, so kita garis. Okey, tempat dia bertemu ni adalah pusat pembesaran. Kita baca koordinat dia -4, 3. So tu jawapan kita -4, 3. Okey, kita buat satu lagi contoh kat sebelah sini. Okey, kita tengok Q dengan Q dash ni. Okey, panjang image image kita kira berapa image dia. Image yang ada dash so ada 1, 2, 3. Image dia 3. So K sama dengan 3 per dengan, okey, dia punya objek kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kan. So per 5. Okay, 3 per 5. Dia duduk belah yang sama kan. So tak ada negatif lah. So 3 per 5 lah jawapan dia. Tengok bucu. Nak tahu pusat pembesaran pula, tengok bucu. Bucu sama adalah ni dengan ni bucu sama. Ni dengan ni pun bucu sama kan. So kita garis bucu sama tu. Kita garis 1. Tu kita garis 2. Okay, dia berjumpa kat sini. Berjumpa kat sini maksudnya pusat dia kat sini. So sekarang ni pusat dia kita baca 1 lah pusat dia kan. So kita jawab je lah 1. Okay, 2 nanti awak buat sendirilah. Okay, kita sambung muka surat 62. Okay, kita kena dia kata diberi A dash adalah image bagi objek A. Perihalkan pembesaran bagi setiap berikut. Okay, nak perihalkan pembesaran, awak kena tahu K, faktor skala dia. Awak kena tahu pusat pembesaran dia. Dua-dua tu awak kena cari. Okay, ayat dia boleh tiru je sebelah. A dash ialah image bagi A di bawah satu pembesaran pada pusat. Okey, nak cari pusat pembesaran macam tadi, awak kena cari 2 titik yang sepadan. Contohnya titik ni kan. Ni awak sambung. Garis panjang sikit pun tak apa. Sambung. Okey. Okey, satu lagi titik sepadan yang ni kan sepadan kan. Awak boleh sambung. Sambung titik tu. Satu lagi awak boleh buat yang ni. Tapi 2 pun dah cukup sebenarnya. Ni titik sepadan awak sambung. So tempat yang ketiga garis tak bertemu pula. Okey, tempat yang ketiga garis bertemu tu, itulah pusat pembesaran dia. Pusat pembesaran kita bacalah 25 kan kat situ. 25. So kita boleh tulis sambung kat situ. Pada pusat 25 dengan faktor skala. Okey, dia duduk kat kawasan sama, so dia positif. So faktor skala tu macam cikgu cakap tadi, kita kena bilang petak. So image ni image per objek kan. So image panjang dia 1 petak 1, objek panjang dia 2. So 1, 2. So dengan faktor skala dia 1/2 lah. Saya bagi contoh satu lah, yang lain tak buat lah. Okey, ni muka surat 63. Dia kata lukis image A dash bagi setiap objek dia berikut di bawah pembesaran pada pusat O dengan faktor skala yang diberi. Okey, so kalau A ni faktor skala yang diberi, okey, 5 ni untuk image kan, 2 ni panjang objek, dan dia kata skala pembesaran di bawah pusat O ni pusat. Okey, so kalau bawah objek tu 2 kan, so kita boleh kira panjang objek, panjang pusat ke objek ni 2. Boleh kira macam tu. So image dia 5 kan, so kita tambah lagi 3, 4, 5. Okey, so kita buat macam ni. So nak buat tinggi dia pula tu tapak. So kalau tinggi dia tinggi dia 5 kan, tinggi dia 5. So kita kira ni kan 2 ni kan 2. So kita tambah lagi berapa, 2, 3, 4, 5 kan. 5 kat situ. Okey,
Ni 1 kan, ni 1 panjang dia. Kita nak 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kira macam tu. Padam dulu. Check dulu. Okay, tapi dia bukan bentuk segitiga kan. Dia macam dia ada garisan tu. Garisan nak buat macam mana? Okay. Kita boleh kira macam ni kat sini. Ni padam lah. Ni padam. Okay. Ni objek dia kan. Ni objek. Cikgu nak lukis image je. Okay. Kalau dia 1. Ni. Kalau panjang dia 1 kan. Okay. Objek 1. Maksudnya 2 nak ke 1 ni dia bahagi 2 kan. So 5 atas dia pun kena bahagi 2. Dapat 2.5. So panjang image kita 2.5. So 2,5 petak. 2,5 petak adalah banyak ni. 2,5 petak adalah banyak ni. So ni image kita A dash. Okay, kita tengok contoh ni pula. B. Panjang K sama dengan 2. Okay, K sama dengan 2. Pusat dia kat sini. So 2 maksudnya adalah 2 untuk image, 1 untuk objek. So kalau kita buat satu objek kan. So image must be kat sini. Buat sini image. So sebab dia 2 kan. Satu lagi. 1, 2 kan. So kita tak lurus. Okay, 1, 2. Okay. So tapak dia mesti kat sini. 4 kan. 4. Kita follow je dia punya tu. Ni 2. Ni. Okay. So cikgu ragas tak luas sangat. So macam tu image dia. A dash. Dia lebih besar pada objek. Okay. Bila awak dah tahu tempat pembesaran, awak boleh cari image. Okay. Cikgu buat satu lagi. K 1/4. 1/4 maksudnya 1 untuk image, 4 untuk objek. Okay. So image kita adalah A. A besar macam ni image kan. Objek dia okay. Objek dia kita kena ikut kat situ tu 4 So kira 1, 2, 3, 4. So 4. So kita look at image dia 1 je, 1. So 1 banyak ni je daripada kita kena padang ni. Ni 4 kan, ni 4, kita tinggal satu bahagian je. Okey, dia petak kan. So 1, 2, 3, 4. Kita buat macam tu. So yang tu lah image ni, tanda AI, A1, A dash. Okey, kita kena lukis objek bila pembesaran dia 3. Pembesaran 3 maksudnya image tu adalah lagi besar daripada objek. Awak refer balik nanti muka surat yang muka surat 139 lah dalam buku teks. So nak tahu dia besar ke kecil kan. Okey. So untuk nombor 5 ni dia 3 maksudnya image dia lebih besar. So bila lebih besar kita tengok jarak dia daripada pusat jarak pusat 3. So maksudnya dia kena kurangkan sekejap sorry. Okey. Ni 3/1 lah kan. Kiranya kalau tak ada per ni. Maksudnya 3 ni untuk image, 1 ni untuk objek. So image dia 3. Image dia 3. So objek kena 1. So objek dia sampai sini je sebab dia 1. So
Kita yang lain tu kita boleh kira sendiri. Kita boleh tengok. Okay, tinggi dia berapa? Image tinggi dia 6. 6. Kalau image tinggi 6, 3/26 kan. So 1/2, 2 lah kan. So objek kena 2. So objek banyak ni je. Objek banyak ni 2. Tinggi dia macam okay. So lebar dia 3. Lebar dia 3. Objek kena lebar 1. So 1 kat mana? So satu yang ni je 1. Mak ni 1. So kita punya image tu banyak ni je. Bersatu je. Sebab dia kita kira balik 3, kira balik, check balik. Ni 3/1. 6 bahagi 2, 3. Semua kena dapat 3 Okay, cikgu bagi contoh lagi. B Okay. B 1/2. Okay, bila 1/2 dia lebih kecil, size image ni lebih kecil pada size objek. So objek tu besar di image lah maksudnya. Sebab 1 ni untuk image, 2 untuk objek. Okay, kita tengok daripada pusat Okay, daripada pusat sini ke sini 2 petak kan. So bila pergi ke image 2 petak, kita darab 2. Image 1 darab 2, 2. So objek kena 2/2, 4. Objek kena 4 petak. So 1, 2, 3, 4. Okay, so yang ni jadi puncak dia. So dah tahu dah kat mana, kita boleh padam ni. Okay, yang ni puncak dia. Okay, so kita tahu dah tinggi dia. Ni tinggi dia 2. So kalau tinggi dia 2, untuk image, tinggi objek kena 4. So 4 tu sampai sini lah. 1 sampai sini 4. Okay, 4. Okay, tapak untuk image 2 kan. Bertapak untuk image 2. Ni untuk objek dia kena 4. So kita boleh garis macam tu je. Okay, so ni A. Objek dah A. Okay, sekarang ni muka surat 65. Kita akan cari luas objek. Okay, so rumus dia macam ni luas objek, luas image kita boleh cari dengan rumus ni. Luas image, boleh salin kat buku sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Tu rumus kita. So mana-mana nak cari pun boleh, nak cari K boleh, nak cari luas image boleh, nak cari luas objek boleh. So nombor 1 ni dia nak cari luas image. So kita pakai rumus ni sajalah. K kuasa 2 maksudnya faktor skala kuasa 2. 1/2 kuasa 2 kali luas objek. Luas objek 4. So bila kita kira ni 1/4 dapat 1. Ikut unit millimeter persegi. Okey, yang B punya, dia bagi faktor skala, dia bagi luas image. So kita masuk rumus saja. Luas image 64 sama dengan K kuasa 2. Faktor skala negatif 2 kuasa 2. Cikgu follow rumus atas 2 kuasa 2 kali luas objek. Luas objek. So kita nak cari luas objek kan. So luas objek sama dengan okey 64. Okey, negatif 2 kuasa 2 4 kan. So buat turun jadi 4 lah kat sini. So luas objek sama dengan berapa? 64 bagi 4 dapat 16. 16 apa? Ikut unit. 16 unit square. Ikut. So yang tu. So apa-apa yang nak cari pun masuk rumus saja. Nak cari K boleh, nak cari luas objek boleh, nak cari luas image boleh. Okey, masih muka surat 65 bahagian nombor 7 tu. Okey, hitungkan luas image bagi objek berikut di bawah satu pembesaran dengan faktor skala yang diberi. Okey, dia bagi faktor skala, contoh A dia bagi faktor skala 3. So K sama dengan 3. Okey, yang hitam semua ni semua adalah luas objek. Semua objek. So kita cari dulu luas objek supaya kita nampak bentuk dia kan. Ni senanglah bentuk petak. Kau bentuk petak, pakai petak. Kau bentuk trapezium, pakai rumus trapezium. Kau bentuk segitiga, pakailah rumus segitiga. So luas objek kita adalah panjang dan lebar. So ni 1 unit ni 2 unit. So panjang kita 1, lebar kita 2. 1/2 2 unit 2 unit square, 2 unit
kuasa 2. Okey, so bila nak cari luas imej, pakai formula yang atas tu je. Luas imej sama dengan K kuasa 2, 3 kuasa 2, darab dengan luas objek. Luas objek kita tadi 2 unit kuasa 2 kan. Okey, so 3 darab 2, 9. 9 darab 2, 18. So, 18 unit square. Okey, so yang lain-lain ni, tengok. Ni bentuk trapezium guna luas trapezium, segitiga guna luas segitiga. Okey, sekarang ni cikgu nak buat muka surat 66 satu soalan cikgu nak buat. Itu boleh try. Okey, dalam rajah di bawah A, E, F, G adalah imej bagi A, B, C, D. So A, E, F, G. Okey, ni adalah imej. Ingat yang biru ni imej. Okey. Diberi luas A, E, F, G adalah 40 cm persegi. So luas imej 40 Okey. Cari faktor skala. Okey, cari faktor skala. Faktor skala kita boleh tengok kepanjangan je lah. Okey. So tengok panjang objek faktor skala K. Okey, imej per objek kan. So imej kita panjang dia 1 ni 1. Objek panjang dia 2. 1 per 2 lah. Luas dalam cm. Okey, luas dalam cm, luas kawasan berlorek, maksudnya kita kena ambil luas ABCD tolak luas AGFE. Okey. So luas ABCD ni kita cari gunakan rumus. Sebab luas ABCD ni adalah objek kan. Luas ABCD objek. So kita punya rumus apa? Luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Luas objek ni adalah luas ABCD kan. So luas imej kita adalah 40. K kita tadi adalah 1 per 2 kali luas objek. So bila kita nak cari luas objek, kita ambil 40 bahagi 1 per 2 kuasa 2. Okey, kita bahagi jap. Ambil 40 bahagi 1 per 2 kuasa 2. So dapat 160. So luas objek kita 160. So maksudnya luas AB kita 160. So kita nak cari luas kawasan berlorek, kita kena ambil 160 tolak dengan luas objek iaitu 40 lah. Luas imej. Luas kawasan biru tu imej 40. So kita akan dapat 120 cm persegi untuk luas kawasan berlorek. Tu je lah.